Pernah kau jangka yang kau akan menjadi antara yang terakhir di dunia? Takkan semudah itu. Akan ada harga yang perlu dibayar dan akan ada perkara yang perlu dikorbankan. Itulah sedetan petikan yang dinukilkan dalam buku Kapal Terakhir di Dunia. Salam sejahtera buat pencinta buku sekalian. Apa kabar kawan-kawan? Saya Sherlyn Lahun Solomon dari SK Longmiri, daerah Baram, Sarawak. Kod sekolah saya ialah YBP 4333. Kawan-kawan, hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan meneroka karya pilihan, iaitu Kapal Terakhir di Dunia episod 1. Karya Tommy Abdullah, terbitan Iman Publication. Hadirin, jika anda melangkah sahaja ke kedai buku, anda dapat lihat buku ini pada paparan 100 buku yang paling laris. Mana tidaknya penulis buku ini merupakan pemenang anugerah buku negara. 328 helaian buku surat dalam buku ini dibahagikan kepada 11 bab. Buku ini tidaklah terlalu mudah untuk difahami bagi murid seusia saya. Tetapi jika anda minat mata pelajaran sains, pastinya anda akan teruja. Gaya bahasa yang digunakan di dalam buku ini tidaklah terlalu sukar untuk difahami, namun banyak perkataan yang baru dicipta oleh penulis bagi menggambarkan suasana di sana. Saya perlu berimajinasi tentang terminologi baru yang diperkenalkan oleh penulis. Contohnya, intercom, iaitu alat komunikasi seperti telefon, dan mugor pula ialah gambaran manusia yang telah bermutasi selepas bencana tahi bintang. Kawan-kawan, bagi saya, buku Kapal Terakhir di Dunia ini memberikan klon pemikiran yang sama seperti filem Star Wars, Hunger Games, dan 2012. Apabila saya membaca buku ini, saya rasa seperti berada pada zaman yang berbeza. Hal ini kerana buku ini memaparkan kisah sebuah dunia yang dihempas tsunami tahi bintang. Bumi diselaputi debu sehingga menutup lapisan atmosfera. Buku ini dimulakan dengan pengenalan kepada Bokor. Bokor bukan kapal kayangan, tapi ia ialah kapal usang yang berusia 571 tahun. Kapal ini dibina dengan keringat manusia. Hampir tak tercapai di akal kerana kapal ini berbentuk bulat dan setinggi Menara Eiffel di Paris. Rupanya bentuk bulat itu sangat stabil kerana ia direka untuk sentiasa terapung. Hebat kan? Kawan-kawan, sebelum saya membaca buku ini, saya membayangkan kehidupan manusia yang terselamat di dalam Bokor. Pasti indah-indah belaka. Namun, saya silap. Sebenarnya, sesak dada saya ketika membaca buku ini. Mana tidaknya, ia memaparkan kelangsungan hidup dan survival manusia yang sangat sengsara. Dijatuh air, makanan dan udara sehingga ada yang tidak tahan lalu mati bunuh diri. Watak utama, Arya, merupakan seorang pemuda yang sangat patuh kepada peraturan Bokor. Dia perlu menjaga adiknya yang cacat bernama Anna. Ibunya telah tiada dek kerana peraturan Bokor, iaitu si ibu perlu dibunuh jika melahirkan anak yang cacat. Ayah kepada Arya bernama Wu adalah merupakan seorang pemburu legenda, tetapi langsung tidak mempedulikan keadaan anak-anaknya. Kawan-kawan, untuk pengetahuan semua, manusia menyumbang tugas dan tenaga pada Bokor akan mendapat habuan lebih. Titik kemuncak novel ini terjadi apabila Wu telah dibunuh. Persoalannya, adakah Arya yang melaporkan kesalahan bapanya Wu sehingga dia dibunuh?
Nantikan penamat buku ini dalam karya yang seterusnya, iaitu Kapal Terakhir di Dunia 2 dan 3. Sebelum berakhir, marilah kita mendapatkan kesemua episod buku ini untuk merungkai persoalan masih menjadi misteri. Sekian, terima kasih.